Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian dan kesyukuran hanya tertentu buat Allah Subhanahu wa taala, pemilik sekalian alam ini, pemilik langit dan bumi, pemilik hari kiamat, Malik Yaumiddin. Alhamdulillah, sangat-sangat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya, memberi kita bangun. Alhamdulillah kita dapat bangun lagi pada hari ini untuk kita memperbanyakkan lagi ibadat-ibadat kita, buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala memberi ruang-ruang dan peluang kepada kita untuk bertaubat padanya. Semoga mati kita dalam keadaan husnul khatimah nanti. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, syukur-syukur sangat kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi hari ini kita berada pada hari Jumaat, penghulu kepada segala hari. Alhamdulillah. Kita pun tak pasti sama ada berapa kali Jumaat lagi Allah akan pilih kita untuk berada pada hari yang penuh dengan keberkatan ini. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya, insya-Allah hari Jumaat hari ini memberi pada kita keberkatan, kerahmatan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini juga Allah pilih kita untuk bertemu dan juga berada di taman-taman syurga. Syukur sangat. Kuliah kita pada pagi ini adalah anjuran daripada kuliah subuh kita pada pagi ini adalah anjuran daripada Surah An-Nur pasal 3A Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas penganjurannya yang tidak pernah jemu-jemu dalam menguruskan hal berkaitan untuk menambah keilmuan orang-orang Islam khususnya di negara ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Surah An-Nur akan semakin lebih baik, lebih meriah dengan sambutan daripada para pendengar, para jamaah semua, insya-Allah ya. Alhamdulillah, kita juga bersama dengan sahabat-sahabat kita yang awal kita tadi saya nampak ada Yanti, ya, kita ada Anita Dalib, kita ada Ainul Madiah, kita ada Siti Antika, kita ada Maznah Muhammad, kita ada Ruzaman tadi dan saya tak pastilah yang lain-lain tu. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama ya. Puan Kak Siti Fatimah ada juga bersama kita, ada Siti Marian Zakaria, Suraya Husin, masya-Allah, Nazam. Alhamdulillah, terima kasih bersama saya di awal pagi ini. Alhamdulillah, sekali-sekala saja ya mengajak muslimin-muslimat untuk berkuliah subuh. Tak apa, alhamdulillah. Sebelum itu takut terlupa setelah bercakap, jangan lupa ya untuk memasukkan sedikit sumbangan infak kita kepada tabung Surah An-Nur, ya, infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu. Tu ada di bawah tu ya. Jangan lupa, dah dari segi nombor akaunnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan pada hari Jumaat yang penuh dengan
kemuliaan ini. Ya. Okey, kita ada Umi Ruqyah. Okey. Okey, muslimin-muslimat semua, kita meneruskan kita punya kuliah pada pagi ini dalam kitab Akhlak Seorang Muslim yang ditulis oleh Imam Muhammad Al-Ghazali. Ya, okey. Rosnani, okey. Kita hari itu kita bercakap last month kita bercakap tentang adab bercakap, ya. Cakap-cakap juga, ya, tapi mesti ada adabnya, ya. Dan telah diberitahu oleh ulama-ulama hebat kita bagaimana supaya kita dapat bercakap dengan percakapan yang baik, percakapan yang boleh mendatangkan faedah, percakapan yang boleh mendatangkan pahala, ya. Percakapan yang barangkali berupa nasihat, pandangan kita untuk sahabat-sahabat kita, untuk seluruh kaum muslimin yang kadang-kadang kita ni berada dalam keadaan bermasalah, ya. Okey, Nurmala, Abdul Halim, Fatimah Umar. Okey, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kita tengok pada muka surat 150. Orang yang berbicara dengan tidak berfaedah, dia akan kehilangan arah. Orang yang suka bercakap juga kadang-kadang apa yang keluar dari percakapannya itu tidak seperti apa yang dia fikirkan. Oleh itu berhati-hatilah dalam percakapan. Rupanya kita cakap lain kadang-kadang berada di hati lain, ya. Apa kata Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada Abu Zar ialah alaika bitulis sumti fa innahu mutradatun lisyaitani wa aunun laka ala amri dinik rawahu Ahmad ibn Hanbal. Naklah engkau diam, dan perkara itu akan dapat mengusir syaitan dan membantumu dalam urusan agama. Bila kita diam, syaitan tak suka dekat dengan kita, ya. Allahu akbar. Rifka. Okey, jadi diamlah. Kalau kita diam, kalau tak ada benda nak cakap, diam adalah lebih baik. Biar kita diam tak apa, daripada kita bercakap, mula-mula baik, lama-lama dah tak baik. Lama-lama dah jadi dosa pula lah. Bukan kata sekadar tak baik, ya, sekadar sia-sia, bahkan telah menambahkan dosa kita. Tapi itulah, ya, muslimin-muslimat semua, bercakap ni sedap, kan. Semua boleh keluar belaka. Hak baik ada, hak tak baik ada, ya. Tapi Allah menunjukkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam bercakap, cakaplah yang baik. Banyak perkataan-perkataan, contohnya qaulan karima, percakapan yang mulia, yang baik, ya. Qaulan maqbula, kata-kata yang boleh diterima, ya. Qaulan maisura, kata-kata yang direct, terus apa yang kita nak cakap. Qaulan layyinun, kata-kata yang layyinun, ini berombak, ya. Berombak. Khususnya ada benda kita nak bercakap, kita bercakap dalam keadaan yang orang kata apa, macam mana, berombak, beralun, manja, penuh mesra. Dengan siapa? Tentulah dengan keluarga kita, khususnya suami kita, ya. Jangan dengan orang kita mesra, tapi dengan keluarga kita tak berapa mesra, tak manis, tak lembut, tak santun, ya. Gitulah. Tapi dalam Al-Quran telah menyebut macam-macam bahasa yang nak menunjukkan kita boleh menggunakan bahasa-bahasa yang berbagai-bagai untuk kita dalam percakapan kita, supaya senang kita didekati. Maksudnya kenapa senang didekati? Ialah kadang-kadang contohnya sebagai guru, ya, mana senang didekati oleh muridnya. Jadi kalau bercakap kata kasar, belum lagi kita masuk kelas, dia dah kata macam-macam kat kita. Contohnya lah, dulu pernah kita dengar ada seorang ustaz, dia minta maaf, ya. Tak ada saya nak menyebut saya siapa, ya. Bila orang masuk kelas tak sopan ke, tak, kalau beri salam tak kena ke, terus dia marah kepada pelajar itu. Yalah, kadang-kadang ada orang tak kisah, orang marah pun dia tetap masuk kelas sebab dia tahu ilmu lebih penting daripada segala-galanya. Tapi ada orang dia tak boleh. Dia kata kasar, terus menangis, terisak-isak masuk kelas, kan. Allahu akbar, ya. Jadi jangan macam tu, ya. InsyaAllah bila kita bercakap, senang didampingi. Suka orang mendengarnya, Masya Allah, ya. Saya pun cuba juga. Tapi anugerah Allah ni macam-macam, ya. Nak kita sekadar nak berlakon tu
payah nak jadilah. Ya, tapi kalau kita itulah bahasa kita, itulah kebiasaan kita, maka insya-Allah ya. Okey, kita ada Rafi'ah Ismayadi, kita ada Ruqyah tak nampak tak ya. Tak ingat tak ya. Ada Atika. Okey, jadi Nabi kata pada kita, junjungan besar kita telah berkata pada Abu Zar, hendaklah engkau diam. Kerana perkara itu akan dapat mengusir syaitan. Syaitan tak suka duduk dengan orang yang diam ya, sebab tak ada apa yang dia nak goda diam dan membantumu dalam urusan agamamu. Masya-Allah ya. Maknanya dengan kita diam boleh membantu kita dalam agama kita. Masya-Allah. Yalah, tak banyak dosa yang kita lakukan. Ini tak ada apa pun kita akan bercakap. Masya-Allah, masya-Allah. Allahu akbar. Betul tak Atika? Itulah insya-Allah Sufia Rashid, Ani Dalib, dan insya-Allah mudah-mudahan dah kontrol lah sikit-sikit. Allahu akbar. Orang yang tidak dapat menguasai lidah, hatinya juga tidak akan tenang. Kotoran itu akan terus menumpuk sehingga membuat orang itu tidak bahagia. Orang yang tidak dapat menguasai lidah, hatinya juga tidak akan tenang. Betul lah. Kalau kita tersalah cakap pada seseorang, agusnya, kalau kita tersentuh hati, kita cakap sesuatu kat orang tu terasa hati, kita pun rasa bersalah juga ada. Tak tenang pun kita. Macam mana nak minta maaf ya? Macam mana nak buat? Nak minta maaf malu dah. Kita dah buat salah kan? Itu kadang-kadang ya. Baiklah ya, mudah-mudahan walaupun kita salah macam mana, kita mengaku kita salah, kita minta maaf. Mudah-mudahan orang akan maafkan kesalahan kita. Allah suka orang yang macam tu. Bila buat salah, senang untuk minta maaf ya. Kita ada Zaidah Za agusnya. Tak apa, duduk kat mana pun tak kisah agaknya. Janji dapat berada dalam majlis ilmu Nurmala Abdul Halim. Okey ya. Okey, muslimin-muslimat semua, diam adalah lebih baik daripada berkata-kata ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sebab beriman dengan Allah dan hari kiamat adalah bercakap yang baik. Tak ada benda baik, stop. Kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi penulis buku ni kata orang yang tidak dapat menguasai lidah, tak boleh nak kawal lidah. Hatinya tidak tenang, tidak tenteram. Sebab kita risau cakapan kita telah menyebabkan orang kecil hati. Kadang-kadang sikit punya cerita kan. Cerita-cerita ni ingat arwah dah meninggal, ada sahabat saya. Tapi dia bercerita. Dia kata satu petang dia kata sedang minum bersama dengan suami, dia kata di rumah. Jadi dia tengoklah ada orang pekerja jiran dia tu, pembantu rumah jiran dia orang Indonesia. Dia cakap kat suami dia, "Siang ya bang, orang ni tinggal rumah, dia tinggal kampung negeri, tinggal anak-anak," dia kata, "tinggal suami kerana mencari rezeki di sini," dia kata. "Tapi kalau saya lah bang, tinggal suami saya tak kisah, tinggal anak saya tak boleh bang." Dia lupa sedang bercakap dengan suami dia. Ya Allah. Dia kata suami dia diam tak jawab apa. Bila dia tanya, "Betul tak bang?" Dia tengok kat suami tak jawab apa. Rupanya bila kata tinggal suami boleh, saya tinggal suami tak apa, tapi tinggal anak saya tak boleh. Terasa juga suami kan. Walaupun orang perempuan memang cakap macam tu. Betul tak Atika? Liza? Orang perempuan memang dia cakap macam tu. Dia tak adalah nak kata dia direct terus. Dia simpang, dia pergi jauh dulu. Sebab sedangkan dia nak cakap, dia pun sama juga kan. Dia pun sayang juga kat suami. Dia pun tak boleh juga tinggalkan suami. Tapi dia malu nak cakap, saya kalau tinggal suami tak boleh. Tinggal anak tak apa. Dia lain kan begitu bercakap. Dia ni macam ni kan. Begitu bercakap orang perempuan, dia tak akan cakap, saya tinggalkan suami, saya tak boleh. Tinggal anak tak apa. Tak ada. Orang lelaki bercakap macam tu. Saya kalau tinggal anak, tak kisah. Tapi yang tinggal bini, sorry, 3 hari tak boleh lah. Kan? Orang lelaki dia direct, dia terus serang.
Tapi orang perempuan ni dia akan cakap gitu. Rupanya boleh cakap macam tu. Dia bercakap di hadapan suami. Kita bercakap hadapan kawan-kawan tak apa. Kawan tak kisah kan. Oh bagus dia ni kalau dengan anak dah. Suami tak kisah sangat. Tapi bila kita cakap kata perkataan macam tu di hadapan suami, jadi dia. Lama juga suami saya sentak Ustazah. Dia kata dia sentak lah kata dah. Dia diam tak kata-kata. Air kopi yang tak sempat minum tu, tak sempat habis tu, tak jadi nak dihabiskan ya. Sebab terasa kecil hati. Isteri cakap, tinggal suami tak apa. Tinggal anak tak boleh. Kita sedang bercakap di hadapan suami. Betul tak? Tidak Jamaliyah nampak ada Nur Malam Nur Halim nak ceritanya gitulah keadaan dalam kita bercakap kena berhati-hati sangat-sangat. Kita lupa di hadapan kita ada suami kita barangkali, kita lupa di hadapan kita ada anak-anak kita lupa di hadapan kita ada mak dan ayah kita ya. Jangan sampai kita kata mak dan ayah saya memang dia ada kat depan kan, kita ngumpat depan-depan. Betul tak? Allahu Akbar ya. Okey, muslimin-muslimat semua. Sebab itu Islam menganjur kita bercakap berhati-hati ya. Kita ni bercakap tak hati-hati. Orang tua cakap apa? Cakap siang pandang pandangan. Cakap malam. Saya pun tak ingat ada tu. ada ya. Dia cakap siang pandang-pandang. Cakap malam. Tak ingat. Tak apa. Nanti Atika tolong habiskan. Alhamdulillah syukur. Tak pernah bercakap dengan arwah suami macam Ustazah cakap. Benar Liza cakap. Allahu Akbar. Jadi benda-benda macam ni. Cakap yang baik tak apa. Puji dia. Ucapkan tahniah. Terima kasih. Syukur. Syukur. Saya harap sangat kita orang perempuan ni cakap malam dengar-dengar. Betul Baiti. Terima kasih Baiti. Nak dapat je tu payah je. Terima kasih Baiti. Terima kasih Baiti ya. Cakap siang, pandang-pandang. Tengok dulu keliling kerana nitai dulu ada orang yang kita nak cakap. Tapi cakap malam, dengar-dengar. Kadang-kadang macam ada orang. Kita nak cakap apa ni ya? Ish, ada orang. Betul tak? Macam tu, betul lah tu. Bagus orang tua kita kan. Saya hari ni memang dia awal-awal benda-benda macam ni. Cantik kita nak ubah dah boleh dah. Nak tambah-tambah dah rasa memang tak boleh dah. Cantik supaya kita berhati-hati dalam bercakap. Tak kira lah dengan siapa kita bercakap. Dengan guru kita ke, kita lebih berhati-hati. Supaya tidak banyak buat silap. Okey, muslimin-muslimat semua. Jom kita pergi lagi. Apa kata Rasulullah SAW kata lidah dengan hati? Kita biasa dengar dan saya selalu menyebut juga perkataan ini. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Rawahu Ahmad Ibn Hanbal. Nabi telah menyebut, iman seseorang hamba Allah tidak akan lurus sebelum hatinya lurus. Dan hatinya tidak akan lurus sebelum lidahnya lurus. Allahu Akbar. Ya. Maknanya, hati kita ni, iman berkaitan dengan hati. Ya. Mana iman seseorang hamba Allah itu tidak akan lurus sebelum hatinya lurus. Iman tak akan lurus selagi sebelum hatinya lurus. Dan hatinya tidak akan lurus sebelum lidahnya lurus. Maknanya, lidah tu kena baik dulu. InsyaAllah. Ya. Nak bercakap berhati-hati. Bukan berhati yang kita nak umpat tu. Dia tak ada kita boleh umpat. Tidak. Ataupun nak kata kat suami tak ada kita boleh kata. Bukan. Tapi yang kita nak kata ialah kita tak boleh nak bercakap ikut suka. Sebab kita tak boleh kata kita bercakap ni saya baik, saya sebenarnya dalam hati saya baik. Awak tak tahu saja macam mana hati saya. Bukan. Hati baik tentulah datang daripada mulut yang baik. Betul tak Hairan ni? Umi Rokiah? Saya cakap orang pandang-pandang. Betul. Betul tak Hairan ni? Sahabat saya. Ya kata fikir dulu sebelum cakap. Betul ya? Mana? Fikir sebelum yang keluar gitu aja. Kalau saya nak suka je. Berebut orang nak cakap pun kita nak cakap. Tak boleh ya. Dengar dulu orang cakap elok-elok. Tu kita nak balas apa? Kita balas. Kalau tak perlu, cukup. Apa komen orang tanya dah. Tak ada komen apa-apa.
hati dan mulut biar seiring. Betul. Hati, lidah biar seiring. Dia semestinya, sebab apa yang ada di hati itulah yang keluar oleh mulut kita. Jadi kita tak boleh nak kata mulut dia baik tapi hati dia tak baik. Nak kata mulut dia tak baik tapi hati dia baik. Sorry, silap. Mulut dia tak baik cakap ikut suka tapi sebenarnya hati dia baik, Ustazah. Tak. Sebab Nabi kata tak mungkin. Iman kita tak akan lurus selagi mana hati kita tak lurus. Okey? Dan hati kita tidak akan lurus melainkan lidah kita dulu lurus. Gitu ya. InsyaAllah muslimin-muslimat semua kaitan di antara satu sama lain. Tak ada kita kata dia tu mulut macam tu baik, mulut macam tu tak elok tapi hatinya sangat baik. Tak mungkin ya, sebab apa yang keluar daripada mulut kita datangnya daripada hati kita. Sama ada kita suka kita tak suka ya, tapi yang kita berlakon tu sebenarnya hati kita tak kata macam tu ya. Okey, mudah-mudahan insya-Allah lurus hati, lurus lidah ya. Lurus lidah, lurus hati. Lurus hati, lurus lidah. Nak lidah tu bercakap apa yang datang daripada hati. Dan bila hati lurus, maka insya-Allah iman kita juga akan lurus. InsyaAllah berhati-hati ya, termasuk saya. Hati-hati muslimin-muslimat semua, khususnya orang perempuan dalam bercakap. Orang lelaki dia tak banyak bercakap. Dia banyak gitu aja. Betul tak? Yang tiba cerita bila dia pergi dengar kuliah ada seorang ustazah dengar Jadi nak ceritanya betul orang lelaki dia punya kota bercakap dia sikit. Kita kota bercakap setiap hari banyak. Waktu bercakap, balik rumah boleh bercakap lagi. Dah penat bekerja tu, balik rumah boleh bercakap banyak lagi. Ya Allah. Orang lelaki dia penat dah, tak ada nak cakap dah. Kita cakap apa? Allahu Akbar. Geram betul orang cakap macam tu, betul tak? Cakaplah ya ke? Ya, tu ya betul. Tapi ya Allah, sampuklah sikit-sikit kan. Kita yalah, supaya bila orang tanya jawab elok-elok kan. Apa khabar? Alhamdulillah sihat kan. Macam tu cukup lah. Balik rumah abang sihat ke? Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah tu kita rasa semua sekali elok. Nak cerita kemudian jalan jam ke, kena marah kat bos ke, kat pejabat, itu cerita lain. Okey, Allahu Akbar. Okey. Tahap pertama untuk menjaga lidah ialah jangan mencampuri urusan orang lain. Tu. Ingat Tahap pertama untuk menjaga lidah ialah jangan mencampuri urusan orang lain. Janganlah banyak campur urusan orang. Hak kita. Kita ni suka sangat nak mencari, nak mengorek hal-hal rahsia orang. Kan 3 hari lepas kuliah saya di kemarin, kuliah saya di surau At-Taqwa Desa Mukis. Setelah kata, jangan duduk korek-korek rahsia orang. Jangan duduk ngintai-intai. Jangan duduk siasat-siasat. Macam itulah maknanya. Jangan. Sebab bila kita duduk korek, duduk tanya, kita seolah mencampuri urusan orang lain. Jangan kita mencampuri urusan orang lain dan jangan melibatkan diri dalam soal-soal yang bukan menjadi tanggungjawab kita. Tak ada tanggungjawab, tak ada hal dengan kita, tak payah kita tanya. Tapi kadang-kadang mulut ni tanya juga. Dengar orang cakap dalam telefon, sudah tu kawan kita tanya, cakap dengan siapa? Tapi tanya, betul tak? Tak payah tanya. Kalau dia nak cakap, dia cakap. Dia tak cakap, bukan urusan kita. Tak penting pun untuk kita, betul tak? Tak ada apa pun. Allahu Akbar. Tapi macam itulah, saya pun sama. Saya pun sama gitu juga. Kadang-kadang tanya, cakap dengan siapa tadi? Tanya. Ikut dia lah cakap dengan siapa pun. Ada kaitan dengan kita ke? Ada menyakitkan hati kita ke? Menyebabkan kita juga diajak terlibat sama ke dengan apa yang dia cakap tadi? Dia ngumpat kita ke? Allahu Akbar. Mudah-mudahan jangan campur urusan lain. Urusan orang lain. Jangan melibatkan diri dengan urusan orang yang kita rasa tak ada apa yang ada kaitan dengan kita pun. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Man
husni imanil mar'i tarakahu ma la ya'ni. Rawahu Tirmizi. Man husni imanil mar'i tarakahu ma la ya'nihi. Cantik cantik. Meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya termasuk daripada iman. Iman. Tak kisah hal orang lain yang tak ada kaitan dengan kehidupan kita. Itu adalah Nabi kata meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya termasuk daripada iman. Masya Allah. Cantik agama Islam ini. Sebab tak menyakiti hati orang. Tak libatkan diri dengan hal-hal orang lain. Yang tak ada kaitan, kita tak campur tangan. Tak tanya, tak usik, tak siasat. Ini duduk siasat. Macam lah apa ya. Macam apa kita panggil? Perisik upahan. Ataupun apa kita panggil? Bukan perisik Perisik ni macam besar sangat apa. Tak ingat juga. Tak apa. Tak ingat tak apa. Pagi-pagi saya hari ni. Tolong jawab call scammer pun kawan boleh ke bonda. Tolong jawab call scammer pun kawan boleh ke bonda. Kenapa tolong jawab telefon? Kalau pandai boleh bercakap elok yang scammer ni, tak apa. Kadang kita terpedaya dengan dia tau. Janganlah buat main. Tolong jawab call scammer pun kawan boleh ke bodoh? Kenapa jawab? Kenapa kita tolong jawab? Kalau dia rasa nak bercakap ke apa ke, dah. Tak payahlah. Tinggal je lah. Benda tu dah setakat bukan tak ada faedah. Tak penting. Tapi bimbang-bimbang kita boleh ikut-ikut. Boleh terpercaya. Terjebak. Ya, betul. Risau sangat. Ya Allah, jangan. Kita rasa kita kuat, kita rasa dah. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita tak kuat. Mereka ni penuh dengan tipu musilat, tipu daya. Dia pusing kat sini, dah. Allahu Akbar, cukuplah. Kalau saya kata saya juga pernah kena Okey. Allahu Akbar. Zainul Majid kata lain sangkut-sangkut pula. Keluar dulu. Tak apa, insya-Allah. Ada rezeki, kita jumpa sekejap lagi. Betul tak? Okey. Terpedaya, terjebak, terpercaya. Tu. Allahu Akbar. Sebab mereka ini sangat licik. Dia bercakap sebenarnya atas satu meja je mereka ini duduk. Tapi ya Allah, seolah-olah kita daripada polis Bukit Aman, daripada gitu kepada sini, kepada TM, kepada ya Allah. Jangan. Saya pernah cerita, saya hampir terjebak. Hampir terpedaya. Sebabnya tak berdaya tu kerana handphone saya tak beri kerjasama saja pada masa tu. Saya dah bagi semua sekali dah. Dengan nombor rahsia saya pun, saya dah bagi siap dah. Dan yang tak dapatnya, apa nama tu, pin saja yang tak dapat masuk dalam handphone saya. Bila tak masuk, saya godek telefon, patah SIM card saya tu. Tak boleh buat apa. Tak boleh dah nak dapatkan nombor PIN itu. Akhirnya mereka gagal. Tapi walaupun dia gagal hari itu, hari-hari lain dia mencuba dengan berbagai-bagai tipu daya dan musilat. Bila kita kata kita boleh, kita rasa kita kuat dah. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada masanya kita tak kuat kan. Tapi kalau hak yang rasa boleh, okey. Saja nak main-mainkan dia. Tak boleh juga dalam Islam kan. Saja nak main-mainkan dia. Ya saya. Apa? Oh ya saya nak ni. Okey boleh. Betul? Saya ni pun kerja. Saya pun peguam ni. Dia dengar peguam. Ini panggilan daripada peguam ya. Bahawanya saman puan nak disampaikan bila-bila. Kita akan sampaikan saman ini dan puan akan ditangkap. Oh, ya, betul. Saya pun peguam juga tapi tak nampak pun ada surat tu. Kita main-mainkan dia, betul tak Syekh hari ini? Ya, hari ini kita mainkan orang
esok orang mainkan kita pula, kan? Jangan seboleh-bolehnya. Yang kadang kita rasa biar aku nak mainkan dia, betul tak? Jadi sebab kita geram sebab dia pernah cakap dengan kita begitu begini, ya. Jadi kalau boleh tak payah. Niat nak permainkan itu tak baik, kan? Tapi kalau niat nak mengubah dia supaya dia insaf, insya-Allah boleh. Tapi kalau tak ada, kalau ada saja nak permainkan, perkara itu mungkin mendatangkan dosa ataupun sekurang-kurangnya yang kita buat tu tak dapat apa-apa pahala sekalipun, kan? Insya-Allah, mudah-mudahan jaga mulut kita, jaga lidah kita, mudah-mudahan tidak merosakkan hati kita, mudah-mudahan tidak merosakkan iman kita. Masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okay. Menjauhkan diri pada bercakap kosong termasuklah cara untuk memperoleh keuntungan dan tanda-tanda kesempurnaan perangai seseorang. Kalau cakap tu tadi hari ini, maknanya menjauhkan diri pada bercakap kosong, bukan kata dosa, tak dosa, ya, tapi menjauhi daripada bercakap kosong termasuklah cara untuk memperoleh keuntungan di dunia, keuntungan dan tanda-tanda kesempurnaan perangai seseorang. Dia tak cakap benda kosong, dosa dia dah jauhi. Yang kedua, yang kosong pun dia jauhi. Okey, sahabat kita Kemarujan. Okey, Munirah, Masya Allah, Mas Mahiran. Ingat Munirah pula dah. Mana Munirah? Panggil Munirah. Mahiran Ibrahim. Minta maaf tersalah sebut nama, ya. Jadi insya-Allah tanda-tanda orang itu keberuntungan. Insya-Allah, ya, jauhkan diri. Makna Allah bukan sekadar melarang kita buat dosa, mengumpat orang, memaki hamun orang, malah bercakap kosong pun yang sia-sia, tak ada faedah pun dilarang supaya kita dapat menjaga dari segi keimanan kita, ya. Okey, Rosalini, nanti Munirah Deraman Ustazah panggil. Sila jawab. Agus ini, ya. Okey. Allah SWT telah berfirman mengenai dua kewajipan yang diperintahkan oleh Islam, iaitu solat dan zakat sebagaimana berikut. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun. Maknanya termasuk, ya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya, mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Mana tiga tu soal bercakap kosong tu, perbuatan yang kosong, yang sia-sia itu digandingkan dengan pertama, salat yang khusyuk, kedua, meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, sama ada berupa perkataan maupun perbuatan, dan menunaikan zakat, iaitu dia kata wallazina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat. Masya Allah, ya. Seolah-olah tak bercakap benda yang sia-sia tu pun dah termasuk dalam tiga golongan orang-orang yang Allah sebut tu qad aflahal mu'minun. Mana qad aflahal mu'minun? Sesungguhnya telah berjaya seorang beriman itu. Orang mukmin itu berjaya bila mana pertama dia jaga solat dengan khusyuk, dia jaga mulut dan lidah dan perbuatannya pada perkara yang sia-sia, dan yang ketiga dia berusaha, ya, untuk menunaikan zakat, berusaha untuk membersihkan hartanya dengan cara mengeluarkan zakat. Allahu akbar. Hebat sangat tu keadaan itu, ya. Suraya kata pagi-pagi dia nego tu. Ya betul, tak apa. Jadi cantik pada kita. Ganding tiga-tiga tu termasuk orang-orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, iaitu orang siapa yang berjaya, ialah solat yang khusyuk, meninggalkan perkara, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan yang ketiga berusaha untuk membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat. Masya Allah.
jaga-jaga insya-Allah ya. Okey, muslimin-muslimat semua, jangan lupa infak sikit untuk surah An-Nur ya. Insya-Allah ya, sebab saya dimaklumkan perlu sedikit keuangan untuk beli kipas, untuk beli vacuum untuk surau. Mungkin vacuum lama dah rosak kan. Jadi untuk beli vacuum dan juga untuk beli kipas, saya rasa kalau tak silap ya. Mazdah Muhammad doa agar dimasukkan sifat-sifat mahmudah dan dihapuskan sifat-sifat mazmumah dari hati dan sanubari. Insya-Allah, amin amin amin. Masya-Allah, bagusnya ya. Okey ya, yang kata mic. Mic dan vacuum. Saya ingat kipas. Mic nak mic baru dan mikrofon lah dan juga vacuum. Ya. Boleh sumbang. Boleh terus ambil, seorang ambil untuk mic berapa harga? Seorang ambil untuk vacuum berapa harga? Orang sini semua senang-senang. Tengok Win dah masuk tu. Alhamdulillah, Win boleh bantu surau yang sangat banyak mengadakan majlis ilmu buat kita. Jangan lupa untuk menyumbangkan kepada surah An-Nur. Infak tak banyak sikit, tapi harap-harap banyaklah di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Kadang-kadang kita terlupa, ya Allah, hari ini hari Jumaat pula dah ya. Ada perkara-perkara yang banyak dianjurkan baik kita berbuat baik dan sebagainya, maka bersegeralah. Semoga insya-Allah kebaikan kita itu boleh menjadikan kita orang yang berjaya di dunia dan berjaya dan bahagia di akhirat Allah SWT nanti. Dan yang paling penting, terselamat daripada asap api neraka Allah. Sedekah boleh memadamkan api neraka. Apa kata Win? Insya-Allah. Amin amin, mudah-mudahan Win. Okey, jom. Islam tidak suka membuat sesuatu yang tidak mendatangkan faedah, bahkan ia membuang masa tanpa mendapat sesuatu hasil kan. Sungguh ya, kita ni kan suka menghabiskan masa ya, sungguh. Tak ada apa-apa kita buat, habis paruh hari, habis setengah hari, habis satu hari, masuk hari lain lagi. Lepas tu begitulah keadaan kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita kira, kita fikir dan kita hitung masa kita yang berlalu, kerana sikit lagi dah yang balance kat belakang ni ya. Hak yang ni jalan masuk, hak yang ni dah ikut, dah tinggal sikit dah. Kalau nak ukur dengan tali enci tu ya, barangkali dah tinggal besar ni dah masa yang ada pada kita untuk kita berbuat baik ya, untuk bercakap baik, berniat dengan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga kita beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tingginya martabat seorang Muslim di sisi Allah bergantung sejauh mana dia dapat menghindarkan diri daripada percakapan yang tidak berguna. Hebat tu. Tingginya martabat seorang Muslim itu di sisi Allah bergantung sejauh mana dia dapat menghindarkan diri daripada percakapan yang tidak berguna. Tengok ya, ada induk, kita nampak ada induk Imam. Kita tengok apa Anas bin Malik meriwayatkan. Saya bacakan terjemahan saja. Ada seorang meninggal dunia. Rasulullah SAW mendengar dan ada orang lain berkata, bahagialah dia kerana akan masuk syurga. Baginda kemudian menanggapi perkataan orang itu. Bagaimana engkau tahu? Mungkin dia banyak berbicara tentang sesuatu yang tidak perlu atau fikir mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak akan merugikannya. Okey. Saya baca lagi sekali. Ada seorang meninggal dunia. Rasulullah SAW mendengar ada yang berkata, bahagialah dia kerana akan masuk syurga. Baginda kemudian menanggapi percakapan orang itu. Bagaimana engkau tahu? Mungkin dia banyak berbicara tentang sesuatu yang tidak perlu atau fikir mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak akan merugikannya. Okey. Sebab bila dia cakap macam tu, orang ni akan masuk syurga.
Baginda kemudian menanggapi perkataan orang itu, bagaimana engkau tahu? Awala tadri. Bagaimana kamu tahu? Mungkin dia banyak berbicara tentang sesuatu yang tidak perlu atau fikir mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak akan merugikannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tengok, orang yang suka bercakap perkara yang tidak berfaedah, maka dia adalah orang yang lemah hubungan fikiran dengan lidahnya. Bercakap sesuka hati boleh menghancurkan masa depan. Sebagaimana pepatah yang mengatakan, barang siapa banyak bercakap, maka banyaklah salahnya. Siti Hajar, Induk Imam. Dia kata macam tu, barang siapa banyak cakap, maka banyaklah salahnya. Betul kan? Bila banyak cakap, ada yang salah. Ada, walaupun tak banyak, tapi ada salahnya. Cuma yang hadis tadi saya tak boleh nak tangkap. Minta maaf banyak ya, sebab orang kata dia akan masuk syurga. Nabi kata, macam mana kamu tahu? Tak? Mungkin dia banyak berbicara tentang sesuatu yang tidak perlu. Atau, mungkin situlah ya. Atau fikir mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak akan merugikannya. Bukan akan kikir, tidak perlu atau kikir. Mana kikir? Lemah, berekut. Mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak akan merugikannya. Saya agak kurang, minta maaf ya, muslimin-muslimat semua. Saya yang tersilap, ya. Tak apa. Seorang penyair juga telah mengatakan manusia mati kerana lidahnya, bukan mati kerana terantuk kakinya. Rasulullah SAW telah bersabda, seorang hamba Allah yang mengucapkan kata-kata hanya sekadar untuk ditertawakan orang dengan kata-katanya itu, dia akan terlempar jauh di antara langit dan bumi. Seorang lebih menderita akibat tergelincir lidahnya daripada tergelincir kakinya. Sungguh, tergelincir kaki tak kait dengan orang. Tergelincir kaki kita jatuh aja, sakit aja. Induk Imah ya, sakit aja. Berbaluk kita tak boleh jalan. Tapi kalau terlanjur cakap, ada orang kecil hati, ada orang masam muka, ada orang marah kat kita, ada orang dendam dengan kita, ada orang busuk hati dengan kita. Macam-macam, 1001 macam boleh disebabkan tersalah kita bercakap, ya. Sebab itulah kali Islam marah sangat ya. Kita sewenang-wenangnya menggunakan lidah kita untuk bercakap sesuka hati. Betul tak Saira? Okay, Syarifah Fadlin, Induk Imah. Betul Ustazah. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjauh diri kita dengan kita dengar hadis-hadis ini, jadikan kita rasa lebih takut, lebih berhati-hati bila nak bercakap, ya. Sebab tu bila tak ada benda nak cakap, senang kita diam saja, ya. Tak ada apa-apa. Orang tanya, ada nak cakap apa-apa? Tak ada, betul tak? Tapi kalau ada berupa pandangan, okey, tak ada masalah, cakap boleh. Beri faedah pada orang lain, berupa nasihat yang boleh pelajaran pada orang lain, tak apa, tidak ada masalah, ya. Apa yang saya tahu, ada pandangan saya, ada. Kalau nak mencelah tu, biarlah orang tu habis cakap dulu. Ini kita orang cakap tak habis-habis, kita nak celah kita. Bagi dulu. Kalau dah habis orang tu cakap, okey, kita mulakan. Sebaik-baiknya supaya orang tu tengah nak cerita tak ada habis lagi. Kita dah ada cerita kita kan. Jadi harap-harap sangat, termasuk saya sendirilah. Kita rasa kita ni nak masuk, kita nak disturb orang bercakap dia dengan mudah. Jangan. InsyaAllah jaga lidah kita sebab Nabi kata, satu hadis yang sangat baik, seorang hamba Allah yang mengucapkan kata-kata hanya sekadar untuk ditertawakan orang, dengan kata-katanya itu dia akan terlempar jauh di antara langit dan bumi. Seseorang lebih menderita akibat tergelincir lidahnya daripada tergelincir kakinya. Dilempar oleh Allah SWT sejauh langit dan bumi. Allahu Akbar. Di dunia ni buatlah apa saja kan. Kita cakap apa pun tak apa. Betul tak? Orang terasa ada aku kisah. Betul tak? Tapi tahu tak dari segi akibatnya, termasuk diri saya ni. Jangan mudah. Diam duduk je. Penat-penat tidur lebih baik daripada kita duduk bercakap. Tapi cakap kan senang. Sedap tak?
cakar biar berhemah. Betul tu Umi. Okey, kurangkan bercakap benda yang tak berfaedah. Banyakkan berzikir dan berzikir, berfikir benda-benda yang baik, insya-Allah. Betul ini Imah Siti Mariam. Betul sangat-sangat. Di usia kita sekarang ni, itulah yang banyak kita berfikir, tapi tersalah, terlanjur juga dalam keadaan kita seronok-seronok macam tu ya. Okey, sikit saya ambil seminit dulu lagi. Jadi apa dia nak suruh kita? Seorang Muslim hendaklah membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Quran telah menjelaskan bahawa kata-kata yang baik dalam perjanjian telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Ya? Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Ceritanya berkait rapatnya dengan kata-kata kita yang baik. Dia kata wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Jadi dah ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah selain pada Allah dan buat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak yatim serta orang miskin, dan katakanlah kepada sesama mereka perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah salat dan dirikanlah salat serta berzakat. Sorry, saya baca perkataan yang lain tadi ayat Quran yang lain tadi ayat Quran hadis surah Al-Baqarah ayat 83. Dan saya nak akhirkan, kata-kata yang baik akan dapat memelihara perhubungan persaudaraan sebagaimana Allah SWT telah berfirman, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzau bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Surah Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik. Yaqulul lati hiya ahsan. Bercakap dengan kata-kata yang baik. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara kita yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Allahu Akbar. Itulah keadaan. Allah menerangkan kepada kita bercakap dengan perkataan yang baik supaya dan terelak juga berusaha untuk menghancut siapa yang kita bercakap dengan percakapan yang baik, supaya mereka berkata dengan kata yang baik pada orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka, yakni yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Allahu Akbar. Sabar ya Yati, ya Siti Fatimah. Okey, muslimin muslimat semua, nampak gayanya kita nak kena berhenti dulu setakat ini, walaupun banyak lagi perkara yang saya nak bicarakan kita bersama. Maklumlah kuliah subuh sekali sekala, tapi masa tak mengizinkan buat saya, sebab saya kuliah lagi jam 9 pagi yang menyebabkan saya yang saya akan bergerak pada jam 8 pagi daripada rumah ini. Ainul Mardiah, sebab dia ada Ainul Bariah seorang dalam kuliah ini. Ini Ainul Mardiah orang jauh, orang Pahang, Baitil lagi jauh, orang Sabah. Okey, terima kasih banyak sahabat-sahabat kita. Terima kasih muslimin-muslimat, Faridah Fauziah Mak Isa, Siti Atika. Terima kasih banyak, terutama kepada Surah An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan atas ruang-ruang yang diberikan kepada kita bersama untuk berkuliah. Safia Rashid, Induk Imah, Zaliha. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladin. Terima kasih, insya-Allah mudah-mudahan
ada masa, ada peluang, Allah beri kita bertemu lagi. Salah silap dalam percakapan, minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang banyak bercakap, banyak salahnya. Tapi kadang-kadang bila berdakwah ni, kalau tak bercakap, habis cerita lah, duduk depan senyap, so faham kan? Jadi insyaAllah, bukan tak boleh bercakap langsung, boleh bercakap, tapi bercakaplah yang ada faedah dan baik, insyaAllah. Ya? Okey, muslimin-muslimat semua, saya rasa setakat itu dulu. Terima kasih Daun Keladi. Terima kasih pada surah An-Nur atas ruah-ruah yang diberikan pada saya. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang selalu bersama. Pasti insya-Allah kita akan tetap terus bersama walau di mana kita berada. Insya-Allah jumpa jam 9 pagi nanti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibah, Siti Mariam.